Berapakah jumlah hadis Rasulullah yang disepakati sahih oleh Imam Bukhari dan Muslim? Oh, tak sepakat. Para ulama tak sepakat berapakah jumlah yang disepakati disebabkan metodologi yang diletakkan di dalam, kita kata, kesepakatan itu berbeza-beza. Jadi tidak ada jumlah yang tepat, sehingga kitab-kitab yang menggabungkan matan Sahih Bukhari itu sendiri dan Sahih Muslim itu sendiri juga berbeza-beza. Berbeza-beza. Bilangannya berbeza-beza. Pihak Santai Ilmu ada tak plan nak compilekan terjemahan kesemuanya hadis Sahih Bukhari dan juga Muslim untuk orang awam? InsyaAllah. Kita akan buat, dan kita punya minda, kita punya fokus bukan baru yang ni saja. Kenapa adik tu? Panggil Umi dia, adik. Kita bukan fokus terjemah Sahih Bukhari lepas tu habis. Tak. Kita nak pastikan Sahih Bukhari ni dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Saya dah sebut sebelum ini, antara projek kita ni, selain projek memerdekakan umat dengan ilmu, projek kita adalah untuk nak membina big data, untuk nak menghasilkan manusia, ulama yang tak mati. Saya punya impian adalah saya nak membina, saya nak mencipta satu ulama yang tak mati. Saya punya impian saya itu, nak mencipta ulama yang tak mati. Jadi antara fokus perkara utama yang perlu dibuat, yang saya mampu untuk buat dan saya boleh mulakan, iaitu big data. Big data. So saya perlukan big data dan saya berusaha dengan tim untuk mengumpulkan big data berkenaan. Adakah saya pasti akan berjaya membina ulama yang tak mati tu? Belum tentu. Belum tentu. Tapi jika inspirasi ini dapat kepada generasi-generasi yang akan datang, mereka akan menyempurnakannya. Kita hari ini ada masalah, satu masalah. Masalah dia apa? Kita nak dapat fatwa yang satu, fatwa yang mudah, yang orang boleh faham semua, susah. Kita tak ada mujtahid sekarang ni. Kita tak ada mujtahid. Mujtahid dulu ada. Mujtahid ni maksud apa? Dia tahu semua benda. Disebabkan apa dia tahu semua benda? Disebabkan dia ada ilmu paling banyak. Kita tak ada mujtahid pada waktu ni. Sebab apa kita tak ada mujtahid pada waktu ni? Seorang, zaman sekarang ni zaman pembahagian bidang. Orang fokus pada satu bidang, fokus pada satu bidang, fokus pada satu bidang. Mungkin adalah dia boleh fokus 2-3 bidang. Tapi yang boleh kita tanya semua benda dekat dia pasal isu agama, tak ada. Tak ada. Tak ada mujtahid pada waktu ni. Kecuali adalah kita kata Dr. Yusuf Qaradawi. Ada beberapa ulama hari ni memang kita anggap sebagai mujtahid pada waktu ni. Tapi takkan kita nak biarkan macam tu saja. So, kita nak membina mujtahid yang boleh ada masuk akal saya tak? Masuk akal saya. Pada saya, isu kenapa ulama ini dia boleh memberikan fatwa yang bagus disebabkan dia ada data yang bagus dalam kepala otak dia. Data yang cukup banyak. Dan dia mengetahui tentang bagaimana data itu diproses. Hadis Sahih Bukhari bukan sekadar Sahih Bukhari dan bagi penjelasan, tak. Dia perlu dapat penjelasan daripada tempat yang lain. Dia dapat penjelasan daripada Fathul Bari. Dia dapat penjelasan daripada Ibn Battal. Dapat penjelasan tu. Jadi dia dah dapat penjelasan tu, lalu dia berikan kepada pendapat kepada orang. Kenapa benda ni tidak boleh di-software kan? Kenapa benda ni tidak boleh disistemkan? Sehingga ada satu sistem macam Google yang kita tanya dia, dia boleh jawab. Dia boleh jawab. Kita tanya, Ustaz, apa hukum makan daging babi sebelahnya ada makan daging chopstick, daging ayam, tapi sebelah tu ada babi? Dia boleh terus jawab. Dia boleh terus jawab dengan data yang kita bagi dekat dia. Dan data itu kita uruskan dengan baik dan akhirnya dia boleh pergi jadi. Saya tak nampak macam mana nak ke depan jauh sangat. Tapi saya nampak kemungkinan ini boleh berlaku. Bagaimana Google boleh buat Google Assistant. Google Assistant yang kita bagi maklumat kepada dia sehingga dia boleh pergi buat tempahan dekat kedai. Dia boleh buat tempahan dekat kedai tanpa tanya kita. Dia tahu cita rasa kita apa. Sebab apa dia tahu cita rasa kita? Sebab dia ada big data. Dia ada big data. Orang filem-filem duk sebut tentang apa dia robot dan sebagainya yang boleh bagi pandangan kepada orang. Bagaimana kalau kita tengok cerita movie Marvel tu kan? Robot, apa tak nama dia, lupa lah. Yang Tony Stark tu. Kan? Dia cakap dia kawan tu, dia ni. Kemudian dia bagi arahan saja.
Dia bagi arahan. Manusia memberikan arahan saja. Dia beri arahan, cuba hang tukar sini, dimensi dia tukar kepada 30 darjah Celsius. 30 darjah. Tukar kepada 30 darjah. Tukar pula yang ni. Naik ke atas, turun ke bawah. Cuba ambil belah sana, ambil belah sini. Benda tu boleh berlaku tak? Boleh berlaku. Robot boleh pandai tak? Robot boleh pandai. Dan ada kemungkinan besar adalah robot boleh lebih pandai pada manusia. Cuma robot tidak ada rasa dan perasaan. Tetapi adakah dia boleh kekal seperti itu saja? Ada kemungkinan nanti robot juga boleh ada perasaan. Sebab perasaan ini juga adalah data yang ada pada diri manusia. Dia adalah data. Dia bukan sekadar roh saja, dia adalah data. Seorang robot juga mungkin mempunyai kepercayaan. Itu dalam kepala otak saya. Jadi kita punya kerja bukan sekadar Sahih Bukhari saja, kita punya kerja yang lain. Bahkan banyak kita terjemah pun. Bulughul Maram dah siap dah pun. Umdatul Ahkam pun dah siap dah pun. Kitab Usul Sunnah dah siap pun. Sirah Ar-Rahim Maktum pun dah siap. Banyak. Tapi adakah ia mencukupi? Ia belum mencukupi. Inspirasi benda ni perlu digerakkan. Sebab tu saya menyokong penerbit-penerbit yang menerbitkan buku, terjemahan dan juga penulisan ustaz-ustaz kita ni. Saya sangat sokong benda tu supaya dapat big data. Wallahualam.